Okey, baik. So, geografi tingkatan 2, apakah topik-topik yang kamu akan pelajari dalam geografi tingkatan 2? Baik, apa yang kamu pelajari nanti ialah tentang ini. Pertama sekali, kamu akan belajar tentang skala dan jarak. Skala dan juga jarak. Apa itu skala dan apa itu jarak? Kamu akan belajar sekejap lagi. Okey, dalam bab 1. Dapat buku teks geografi Jumaat ni? Okey, bagus Zahra. Bagus. Kemudian bab 2 iaitu peta topografi. Iaitu satu peta yang akan menunjukkan tentang apa tahu? Tentang pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. So, itu dipanggil peta topografi. Macam mana kita nak baca peta topografi? So skala dan jarak. Yang kedua, peta topografi. Baik, bab yang ketiga ialah pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Ini topik yang best. Bagaimana pergerakan bumi telah mempengaruhi cuaca dan iklim, iaitu bila bumi berputar, kan, bila bumi berputar di atas paksinya. Ya, ini form 2. Bila bumi berputar di atas paksi dia, so apa yang berlaku? Kemudian bila bumi ini dia bergerak mengelilingi matahari, so apa yang akan berlaku? So itu pergerakan bumi, iaitu putaran, dan pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Apakah cuaca-cuaca yang akan berlaku? Itu best juga ni. Kemudian kamu akan belajar tentang cuaca dan iklim di Malaysia. Malaysia? Bukan Malaysia. Kamu tengok belakang cikgu ni. Kan? Yang ada apa? Yang ada air yang mengalir, pokok-pokok yang menghijau. Amboi. Ada gitu. Gitu. Jadi, okey. Benda lagi. So, Malaysia. Okey, jadi inilah panas dan lembap sepanjang tahun. Yes. Okey, Sasi. It's okay. Okey. Kemudian kita akan lihat juga bab yang kelima. Iaitu pengangkutan di Malaysia. Apakah jenis-jenis pengangkutan? Pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan air dan udara, pengangkutan awam. Kita kena tahu tu. Itu juga tentang geografi pengangkutan di Malaysia. Kemudian kamu akan lihat yang keenam, iaitu tentang bab 6, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Alat-alat telekomunikasi di Malaysia, kamu akan lihat alat telekomunikasi itu daripada zaman awal, telegraf, kemudian telex, kemudian fax, kemudian telefon, kemudian telefon bimbit, dan akhir sekali telefon pintar. Jadi itulah telekomunikasi yang ada di Malaysia dan apa kepentingannya. Ya, Telegram pun ada, Telegram dulu. Tapi bukan Telegram dalam smartphone tu. Telegram tu dia macam satu surat yang untuk dipostkan. Tu dulu. Itu semua kamu akan belajar dalam bab 6 ini tentang telekomunikasi di Malaysia. Menarik sebenarnya. Okay, geografi form 2 ni. Baik. Kemudian, yang ini kamu akan lebih luas lagi, iaitu pergi ke peringkat Asia. Kamu akan pelajari kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Kamu akan lihat apa tahu? Zon iklim sejuk. Tundra, kat mana tahu? Kat Rusia sana. Dekat Rusia. Kemudian kamu tengok cuaca dekat Siberia. Okay. Ya, betul. Form tu banyak pasal iklim. Silibus baru ke lama? Ini silibus baru ni. Ini silibus baru. Bukan silibus lama. Ini silibus baru. Ya, form tu memang banyak pasal iklim. Kemudian iklim sejuk sederhana. Kemudian iklim panas sederhana. Dan juga iklim panas. Panas gurun tu. Kamu akan belajar tentang di Asia. Alamak. Apa benda pula ni? Okey, baik. Okey. So, kemudian selepas itu kamu akan belajar tentang jenis. Alamak, terkeluarlah pula.
Ya, iklim ni cuaca kan cikgu? Ya, betul. Iklim ni cuaca lah sebenarnya. Iklim ni cuaca. Kamu akan belajar juga tentang bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Pengangkutan di Asia memang best sebab apa tahu? Kamu akan belajar tentang maklumat tentang kereta api peluru di Jepun yang bergerak sehingga 500 kilometer per hour. Belajar tentang kereta api yang paling laju. Kemudian ada kereta api yang merentas daripada hujung Rusia sampai hujung Rusia. Kereta api yang panjang tu, itu pun kita akan belajar. Kemudian apa pengangkutan yang berada di Dubai, itu pun ada juga. Tak ajar pasal kapal terbang, ada juga. Ya, bullet train, betul, bullet train. Kapal terbang ada. Tapi tak adalah belajar tentang kapal terbang tu. Most of the time, mereka akan ajar tentang train dan juga kapal laut. Ya. Kemudian, bab yang ke-9, kamu akan belajar tentang pemanasan global. Ini global warming. Well, okay, faktor-faktor pemanasan global, okay, apakah kesan dia? Kamu akan belajar bahawa sebenarnya macam Singapura setiap tahun hampir lebih kurang 1 hingga 3 inci, okay, pulau Singapura itu tenggelam. Dan dalam tempoh dalam 50 ke 100 tahun, keseluruhan pulau akan mungkin boleh tenggelam. Pulau Singapura tu. Itu kalau tidak dikawal tentang pemanasan global. Yes. Itu penting. Kemudian kamu akan belajar tentang teknologi hijau. Okey, teknologi hijau bermakna teknologi berkaitan dengan bagaimana teknologi yang mesra alam. Teknologi mesra alam. Banyak contoh-contoh teknologi mesra alam. Yes. Banyaknya bab cikgu. Okey. Kalau Singapura tenggelam, mana mereka tinggal? Mereka boleh tinggal di mana? Di rumah lah. Okey, boleh je buat rumah terapung. Kan? Boleh buat rumah terapung. Boleh. Kena kreatif sikit. Okey. Dan yang 11 ialah kerja lapangan lah. Baik, ini tidak termasuk sebab kerja lapangan ini akan diajar oleh guru kamu tentang bagaimana untuk membuat kerja kursus. Okey, kerja lapangan ni kerja kursus lah yang akan diberitahu oleh guru kamu mengikut tajuk yang sesuai dan isu yang sesuai. Ya, okey. Baik. Sebenarnya kalau kamu tengok mungkin juga Sasi. Sebenarnya geografi tingkatan 2 cuma ada 10 bab. Kalau kamu bandingkan dengan geografi, geografi tingkatan 1 ada 12 bab tau. Geografi tingkatan 1 ada 12. Geografi tingkatan 2 cuma ada 10 bab. Sikit je. 13. Termasuk kerja lapangan tu lah. 13 lah kan. Tapi kalau tak termasuk kerja lapangan, 12 je. 12 je. Jadi kalau geografi tingkatan 2 ni tak termasuk kerja lapangan, cuma 10 je. Kan? Bau perasan. Bau perasan. Ya betul. Betul. Okey, betul. Betul Sasi. Jadi itulah yang kamu akan pelajari. So, kesimpulannya, kamu rasa geografi tingkatan 2 lagi senang ke lagi susah daripada form 1? Lagi senang. Lagi senang sebenarnya. Ya, tak tahu lagi. Betul. But then, okay, kamu semua lagi interested pasal bab 9. Yes. Tak pasti. Betul. Tak pasti jangan kongsi. Betul tak dia? Tak pasti jangan kongsi. Okey. Baik. Ya. Jadi, kita akan mulakan hari ini iaitu geografi tingkatan 2 bab 1 iaitu skala. Dan hari ini agak mengejutkan dia tiba je jadi iklan news Okey, namun begitu agak mengejutkanlah. Hari ni suddenly ada 33 orang dalam kelas geografi. Mana datangnya ni? Tiba-tiba ramai. Risau. Okey. Risau. Okey. Tiba-tiba ramai. Dulu 11 orang, 15 orang, tiba-tiba 33 ramai. Tiba di situ. Ya.
tiba di situ. Okay. Semua habis situ sebab tu. Okay. But then, don't worry. Okay. Don't worry. Ya ke? Okay. Baik, don't worry. Kita nak belajar. Jom sama-sama kita belajar. Don't worry. Okay. Baik. Kita akan mulakan geografi tingkatan 2 dalam bab 1. Yeah. Inilah dia Captain Jack Sparrow. Okay. Dia macam ni. Okay, baik. Okay. Baik. Rekod ni. Tak apa. Nanti korang tengok ulangan pun sama juga macam tu. Okay. Baik. Okay. Kita akan tengok bab 1, skala dan juga jarak. Okey, dah rekod dah tu kan. Tambah lagi tadi. Okey, baik. Okey dia. Okey. Baik. So kita akan lihat tentang bab 1 iaitu iaitu skala dan juga jarak. Apa itu skala dan apa itu jarak? Dan macam mana nak guna dia? Alah, senang je. Kan? Macam Captain Jack Sparrow. Kami ni, saya ni, not saya lah kan. Gua. Captain Jack Sparrow kan dia macam ni kan, gua. Gua selalu itu naik kapal. Setakat skala ataupun jarak. Gua sekali pandang, sudah tahu punya. Gua sudah tengok. Ini jarak. Alah, ini plus minus 20 km. Ini plus minus. Jack Sparrow putih bukan Cina. Ini Jack Sparrow Asia lah. Ini Jack Sparrow Asia. Sebab tu cakap macam tu. Yang sana tu Jack Sparrow. Jack Sparrow Eropah lain. Okey. Baik. So, kita lihat di sini. Kena samakan. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Kenapa Jack Sparrow kat darat? Habis. Kalau dekat laut karang, kalau mengajar kat laut lain, dia jadi macam ni. Okey, apa khabar semua? Ya. Okey ke? Okey, sekarang Jack Sparrow berada di tengah laut. Tengah nak mengajar kamu geografi. Macam mana nak mengajar tu? Kalau dah goyang macam ni. Sebab tu kena dekat darat. Baru boleh mengajar. Kalau kat laut, masalah nanti. Okey, jom kita lihat. Okey, dia jadi tergedik-gedik macam tu kan. Shit tengah dog. Yalah. Okey. Baik, jom kita tengok skala. Okey. Apa yang anda faham tentang skala? Baik, skala ataupun dalam bahasa Inggerisnya scale. Pernah dengar kan scale kan? Bukan skill scale. S-C-A-L-E. Scale. Itu scale lah tu, skala. Skala ni sebenarnya ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar. Jarak sebenar di atas permukaan bumi. Macam mana tu cikgu? Iyalah, contohlah macam ni kan. Contohlah senang untuk korang faham Okey, contohnya begini. Mana pula pergi aku punya ni? Dah hilang lah pula. Okey, contohnya kalau dia tak buat skala, macam mana dia nak buat peta? Jadi satu masalah. Macam mana nak buat peta? Susah tu kalau tak ada skala. Jadi pentingnya skala ini adalah untuk membuat peta. Sebagai contoh macam ni. Baik, tengok Okey, Google Map ni ataupun Google Earth ini sebenarnya let's say lah skala. So kalau kita lihat contohnya okey, kita ambil daripada Kuala Lumpur, kita pergi ke Muar kat sini. Muar kat situ. Okey. So kalau kita tengok kat situ adalah 163.83 km, betul? Nampak tak? 163.83 km kan? Baik. Kemudian cuba kamu ambil pembaris. Let's say lah cikgu ambil pembaris Cikgu ambil pembaris, cikgu ukur. Cikgu ukur dekat mana? Dekat skrin. Dekat skrin tu cikgu ukur. Okey, cikgu ukur sekarang ni. Okey.
Dia adalah sepanjang 15 cm. 15 cm. Bermakna apa? 15 cm di atas peta ataupun di atas skrin bersamaan dengan 163.83 kilometer di atas darat. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Itu maknanya skala tu ialah kita menggunakan ukuran yang kecil tu untuk kita samakan dengan ukuran sebenar di atas permukaan bumi. Takkanlah kita nak buat peta, okey, peta daripada Selangor pergi ke Muar. Okey, Selangor ke Muar berapa? 163 kilometer. Lepas tu kita cakap dengan orang tu apa? Kalau macam tu kita perlukan kertas sepanjang 163 kilometer lah. Sebab apa? Sebab kita nak buat peta jalan raya daripada Selangor sampai ke Muar, panjang dia 163 kilometer. Kita kena pakai kertas 163 kilometer. Pang, big. Kena lempang. Apa kau ni bangang sangat? Okey, lain kali jangan guna. Jangan pakai macam tu. Kan? Kita kecilkanlah. Kan? Kita kecilkanlah daripada Selangor pergi ke Muar tu, kita kecilkan jadi 1 cm ke. Ya, macam tu kan. Terus pak, di. Kalau kena tangan tak apa. Ini kena kaki. Dish, kena kaki. Kan? Lepas tu dia cakap apa? Dulu kau tak belajar geografi ni. Itulah kau. Dulu masa belajar geografi kau tidur. Inilah pentingnya skala. Pentingnya skala iaitu apa? Jarak yang panjang tu boleh dipendekkan. Betul, Pravin. Itulah tak masuk kelas geografi. Itulah. Dengan jarak yang panjang boleh dikecilkan. Kan? Jadi itulah tak ada masuk kelas. Kan? Tak ada masuk kelas geografi. Kelas geografi. Alamak Imran, lain macam. Jadi itulah contoh skala. Maksud skala kat situ ya. Okey, maksud skala kat situ iaitu apa? Iaitu nisbah. Nisbah tu ialah ratio. Suruh belajar tinggi-tinggi tak nak. Hai, bukan dia. Dia dah belajar tinggi. Tapi dia malas. Sekolah dia 4 tingkat kau. Sekolah dia 4 tingkat. Dia punya kelas atas sekali. Dah belajar tinggi lah tu. Dah belajar tinggi. Tapi dah belajar tinggi pun malas. Kelas 4 tingkat kau. Tinggi tu. Tinggi. Okey, apa nak jadi? Tinggi sangat tu cikgu. Ya, betul. Baik. Jadi beruk lah. Baik. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Baik, itulah dia skala. Supaya kita boleh kecilkan saiz sebenar di atas permukaan bumi supaya kita boleh draw, kita boleh lukis di atas kertas. So itulah skala. Dan skala ni ada beberapa jenis. Dia ada 3 jenis skala. 3 jenis skala iaitu dia ada skala lurus. Di sini dia ada skala lurus, dia ada skala penyata dan juga dia ada skala pecahan wakilan. Jangan korang tanya, kalau ada skala lurus, kenapa tak ada skala bengkok? Aku bengkokkan kau kakak. Baik, skala lurus saja. Jangan tanya ada skala bengkok ke tak. Tak ada. Tak ada. Jangan tanya. Sampai. Okay, jangan tanya. Okay. So, skala lurus saja. Okay, kita tengok satu-satu dulu. Aku dah tahu dah korang nak tanya yang itu. Aku dah tahu dah. Aku dah tahu korang. Okay. Okay. Baik. Taci. Baik, skala lurus. Skala lurus ini macam ni. Skala lurus ialah berbentuk satu garisan lurus. Iaitu skala yang berbentuk satu garisan lurus yang akan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Dan setiap bahagian tersebut mewakili, setiap bahagian itu akan mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Baik, skala lurus ini pun terbagi kepada 2 juga. Skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Dia tak ada dia tak ada skala lurus mudah, skala lurus susah. Tak ada. Dia tak ada skala lurus susah. Aku susahkan kau nanti.
Jangan buat skala lurus susah. Skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey. Baik. Okey, saya nak tanya dulu. Baru nak tanya. Zahra, kau jangan tanya. Baik. Baik. Kita lihat. Baik. Skala lurus mudah itu bentuk dia macam mana? Macam ni. Skala susah memang tak ada orang guna. Betul, Imran. Skala lurus mudah, okey, sebenarnya bentuk dia maknanya mudah. Bentuk dia sebenarnya skala lurus mudah ni bukanlah maknanya dalam bahasa Inggeris skala lurus skala lurus easy, bukan. Dia sebenarnya adalah skala lurus simple, the simple. Simple sebenarnya itu je. Mudah tu simple. Jadi skala lurus mudah ini sebenarnya adalah skala lurus yang mana dia hanya buat satu line macam ni je. Okey, satu line macam ni saja. Kemudian dia akan buat sempang-sempang dia begitu dan dia tandakan kosong 1 2 3 4 kilometer. Maknanya di sini, okey, kamu tahu tak berapakah dia punya ukuran kat sini? Setiap ukuran kat sini, measure betul-betul. Setiap ukuran kat situ ialah 1 cm. 1 cm. Ya, setiap ukuran kecil-kecil itu 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm sebenarnya. Okey. Ya, jadi itu 1 cm. Jadi, kalau 1 cm bermakna ini bacaan dia apa tahu? 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Ya, betul. 1 sentimeter mewakili 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Itulah dia sebenarnya. Boleh faham? So 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Itu dia punya pengiraan dia. Baik. Itu skala lurus mudah. Skala lurus penuh sama juga. Cuma skala lurus penuh ni perbezaan dia ada apa tahu? Dia ada kotak dan dia berbelang-belang. Tu je. Dia ada kotak macam ni, panjang ni, kemudian dia berbelang-belang. Ada merah, putih, merah, kadang-kadang hitam, putih, hitam. Dan yang kecil-kecil tu pula yang di hadapan tu sama je. Daripada sini sampai ke sini adalah 1 cm bersamaan 1 kilometer juga. Cuma dia pecahkan kepada kecil-kecil lagi iaitu untuk saiz meter. Itu je. Jadi sama juga bacaan dia. Kalau di sini sebenarnya ini adalah 1 cm. Maka 1 cm mewakili 1 kilometer juga. Jadi kedua-dua skala ini sebenarnya bacaan dia sama. Bacaan dia yang ini. Iaitu 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Itu je. Itu je skala lurus. Macam? Boleh faham? Okey. Mana lebih senang cikgu? Skala lurus mudah ke atau skala lurus penuh? Dua-dua senang. Dua-dua sebenarnya senang. Sebab cuma perbezaan dia apa? Perbezaan dia cuma adalah kotak atau tak ada kotak. Itu je. Kalau yang ada kotak, skala lurus penuh. Kalau yang tak ada kotak, skala lurus mudah. Itu je. Yang ada kotak, skala lurus penuh. Yang tak ada kotak garis saja, itu skala lurus mudah. Itu je. Tak ada beza pun. Bacaan tetap sama. Bacaan tetap sama. Boleh faham Okey, baik, bagus. Itu kotak tu untuk apa? Okey, kotak-kotak ni bagus Nur Ariana. Baik. Ya. Jangan soal. Asyik kita jawab sendiri. Lepas tu kita jawab. Betul Zahra Syasmin. Maksudnya kalau 3 cm bersamaan 3 km. Betul. Betul. Betul lah tu. Kalau orang tanya jarak Johor dan Selangor, lepas tu kita jawab 17 cm, masih dikira ke? Boleh dikira tapi kena ayat penuh. 17 cm di atas peta. Kena jawab macam tu. 17 cm di atas peta.
Tapi kalau bapa kamu tanya, kan, berapakah jarak daripada Johor pergi Selangor? Kamu pun jawab 17 cm di atas peta ayah. Kan, tak pasal-pasal dia bagi ni. Dish. Aku tengah bawa kereta. Aku tak tanya pasal atas peta. Aku tanya dalam kereta ni. Jarak ni berapa, pandai? Jangan marah lah pula. Kan. Sebab dia. Ya. Betul. Okey, baik. Betul Okey, jom kita tengok. Okey. Siapa yang jadi geografi aja. Okey. Baik. So, kita lihat seterusnya. Skala penyata. Okey. Skala penyata, yang kedua, skala penyata ialah skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Maknanya dia buat ayat je tu je. Contohnya apa? 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Nampak tak? 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Itu je. Okay. So bermakna dia mungkin boleh bagi ayat macam ni atau dia boleh bagi ayat macam ni je. 1 cm mewakili 1 km. Itu je lah. Ini adalah dikatakan sebagai skala penyata. Itu je. Dia dalam bentuk ayat. Okay. 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Itu je. Senang nak faham. Kalau macam tadi, dia dalam bentuk simbol. Okay. Ada garisan, ada macam mana nak baca ni. Okey, 1 cm mewakili 1 km. Itu dia bentuk simbol. Yang ini bentuk ayat straightforward je. 1 cm mewakili 1 km. Baik, dan tadi ada pelajar tanya, okey, cikgu, kenapa dia buat berbelang-belang begini? Baik. Tujuan dia adalah, okey, kamu nak tahu tak sebenarnya bila di atas peta, okey, sebagai contoh di atas peta ni, kadang-kadang ini peta simple tau. Ini contoh peta yang simple. Okey, peta yang simple lah. Tapi kalau peta yang banyak sangat dia punya macam peta topografi kan, ada banyak simbol apa semua kan. Dikhawatiri, okey, skala ini dia tak berapa jelas. Dia tak berapa nampak. Jadi sebab itu, okey, ada sesetengah dia buat peta dengan berbentuk belang-belang. Dia berbentuk belang-belang. Supaya apa? Supaya nampak bahawa kat sini ada skala. Jadi dia akan berbelang-belang kat situ kan. Berbelang-belang macam tu. Supaya di atas peta nampak, ada skala kat sini. Ada skala kat sini. Jadi senang nak tengok di atas peta. Sebab itu dia buat berbelang-belang. Okey. Jadi yang ini peta macam ni memang senang. Tapi kalau peta yang banyak sangat simbol kan, mana pula peta dia ni? Ya, selalunya okey, skala ni terletak di bawah kanan peta. Selalunya. Okey, kadang-kadang sebelah kiri peta pun ada. Kadang-kadang sebelah kanan peta pun ada. Itu skala dia. Memang ada. Okey. Jadi itu tujuan kenapa dibuat belang-belang. Dia tak besar. Biasanya kecil. Kamu tahu tak, kalau katakan dalam peta, kalau katakan peta besar macam ni, penuh dengan gambar-gambar dia punya simbol-simbol kan. Skala dia kecil kat sini je. Kecil je. Kecil je. Jadi kadang-kadang jadi satu masalah. Mana pula skala dia ni? Jadi sebab itu dibuat berbelang-belang supaya nampak, itu skala dia. Macam tu. Okey. Baik. Itu tujuan dia. Baik. So kita dah belajar dua skala. Skala lurus, skala penyata. Okey. Skala yang ketiga ni, ni confusing sikit. Korang kena dengar betul-betul. Kalau korang tak fokus, memang korang susah nak faham. Baik. Dia begini. Baik, skala pecahan wakilan, skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun dalam bentuk pecahan. Contohnya yang ini. 1 nisbah 100,000. Cara sebut dia apa? Dia sebut sebagai 1 nisbah 100,000. Maksudnya apa? Maksudnya di sini 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter.
Di atas permukaan bumi. Okay. But then 100,000 sentimeter, kalau kamu tengok kepada dia punya formula, 100,000 sentimeter is equal to 1 kilometer. You see? Jadi kamu kena tahu, kalau satu nisbah 100,000 bermakna satu nisbah 1 kilometer. Cuma nisbah dia tak boleh letakkan dua unit yang berbeza. Okey, dia tak boleh letak dua unit yang berbeza. Contohnya macam ni tau. Contohnya macam ni. Dia tak boleh buat satu nisbah satu. Bermakna dia kata apa? 1 sentimeter. Kita kata 1 sentimeter nisbah kepada 1 kilometer. Dia tak boleh. Dia mesti, depan belakang dia mesti unit yang sama. Jadi, kalau nak buat 1 kilometer, kita kena tukar dia kepada sentimeter. Iaitu 100,000 sentimeter. Nampak tak? So 1 sentimeter di atas peta bersamaan 100,000 sentimeter di atas permukaan bumi. Tapi bila sentimeter dah sama, so barulah dia buang cm itu. Bila cm dah sama, unit dah sama, dia akan buang cm itu, jadilah macam maths lah, betul. Jadi dia akan jadi 1 nisbah 100,000. Dan kamu kena ingat, maknanya kalau kamu nak sebutkan dia punya ayat macam mana cikgu? Ayat dia adalah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer bila kamu baca. Ataupun kita kata disebut atau dibaca. Dibaca sebagai 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Sama juga. Cuma dia punya pengiraan 1 nisbah 100,000. Boleh faham? Semua macam ganga jap. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Okey. Tentang pecahan wakilan. Baik. Kadang-kadang dia berikan skala tu berbeza. Okey, pecahan wakilan ni. Contohnya macam di bawah ni. Okey. Skala manakah lebih besar? Kita tengok skala yang manakah lebih besar? Iaitu adakah 1 nisbah 30,000 atau 1 nisbah 300,000? Yang manakah lebih besar? Yang mana? Yang mana lebih besar? Ya, betul. Ya, 1 nisbah 300,000. Sebab itu adalah 1 nisbah 1 nisbah unit apa? Tak. Yes. Sebab kalau itu Okey, so ada soalan tanya. Zara Syazmin tanya, cikgu macam mana nak tahu dia guna unit apa? Baik. Kalau skala pecahan wakilan dia nak ukur jarak, Zara. Kalau nak ukur jarak mestilah guna sentimeter ataupun meter ataupun kilometer, betul tak? Betul tak? Ya, skala tak ada unit kan? Jadi dia akan sentiasa guna macam tu. Baik. Yang penting sebenarnya begini. Sebenarnya begini. Baik, kalau katakan kalau katakanlah dia macam ni, senang nak kira lah macam ni. Kalau 1 nisbah 100,000 bermakna ini adalah apa? Ini adalah bersamaan, kita kata 1 cm mewakili 1 km, betul? Betul kan yang ini? Betul cikgu buat macam ni lah sikit. Baik. Katakanlah kalau katakan cikgu buat seterusnya, iaitu 1 nisbah 1 nisbah 250,000. Maka ianya bersamaan apa? 1 sentimeter mewakili apa? Mewakili berapa? 1 sentimeter mewakili berapa? Mewakili 2.5 apa?
2,5 kilometer. Betul? 2,5 kilometer. Betul. Baik. Katakanlah cikgu buat satu nisbah. Okey, 50,000. Okey, jap. Cikgu buat satu nisbah 50,000. So maknanya apa? Bermakna 1 cm. Yes, betul. Mewakili 0,5 kilometer. Itu. Ataupun juga kamu boleh buat iaitu sebanyak 500 meter. Boleh tak? 500 meter? Boleh kan? 500 meter kan? Boleh? Ya, betul. Macam itulah. Macam itu sebenarnya. Susah ke? Tak susah kan? Dia sebenarnya tak susah sebenarnya. Dia nisbah tu je. Okay, dia nisbahkan itu je. Senang, sebenarnya senang. Cuma kalau katakan, kalau tak faham dia akan jadi macam benda dia tulis sebenarnya ni kan. Jadi, kata kunci dia ialah pada 1 nisbah 100,000 iaitu 1 cm mewakili 1 kilometer. Jadi inilah dia 3 skala, okey, 3 skala yang kamu pelajari iaitu skala lurus, skala penyata dan juga skala pecahan wakilan. Okey, skala pecahan wakilan. So itulah dia skala. Okey, yang kamu kena ingat kat sini. Okey, baik. Ada sebarang soalan nak ditanya? Kan? Okey. Boleh faham nak quizzes boleh? Tak nak lah nak quizzes. Kan? Baik. Okey. Boleh tak kita buat nota geografi? Tak nak? Okey. Ada yang tak nak buat nota? Okey, kita buat sama-sama lah. Jom kita buat sama-sama tak? Kita buat sama-sama tak? Tak skala lurus. Okey. Jom. Ini jangan tanya. Ini memang rambut palsu. Ini Bob Marley. No woman no cry. No woman no cry. Okey. Bob Marley reggae. Okey. Baik. Untuk buat nota, macam biasa cikgu ajar dalam sejarah. Dia ambil kertas. Ambil kertas kosong. Ambil kertas kosong. Ambil pen. Okey. Ambil. Ambil kertas kosong. Ambil pen. Baik. Dah ambil kertas kosong. Dah ambil pen. Nak pinjam pen cikgu? Ambil. Okey. Nah. Okey. Okey, dah ambil dah. Okey. Dia nanti pulangkan balik dia. Okey, baik. Okey, sama-sama. Baik. Dan aku nak pakai pen apa ni? Okey, baik. Tak apa. Okey. Baik. So dah dapat kertas ini macam biasa. Macam tak biasa pula. Baik, macam biasa kertas ini kamu lipat 2 dan kemudian kamu lipat satu lagi dapat bentuk begini. Okey, boleh tak? Kan? Boleh cikgu. Okey, nampak? Risau dengan cikgu. Kan? Cikgu dah sebenarnya ting-tong dah ni. Ting-tong. Dia gitu. Hyper semacam. Okey, baik. Korang. Nak tanya korang lah. Korang pernah dapat tak cikgu entah apa-apa macam ni? Tak pernah dapat kan? Pernah lah, tapi sekali dua. Sekali dua dia. Oh ya ke Zara? Okey, baik. Cikgu dalam masa. Cikgu macam ni lah best. Macam mana cikgu tak pasal air? Kau tengok cikgu, belakang ni ada air. Kau tak nampak? Maksudnya cikgu dalam air. Cikgu masuk air ni. Cikgu masuk air. Okey. Dah agak dah. Cikgu tak tenggelam ke? Hello, Jack Sparrow tak akan tenggelam. Okey, baik. So, kita dah lipat 2 begini. Kan? Ya. Tak basah pun. Ini kalis peluru.
Kalis peluru, bukan setakat peluru, bukan air pun kalis. Baik. Okey. Aduh. Baik, kita akan dapat ruangan 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 ruangan. Kita nak gunakan ruangan yang pertama yang ini. Okey. Cikgu Haiful. Aduh. Kau sebelah cikgu terkembar ke? Tak, yang ini yang ini. Yang ini kawan baik. Okey, baik. Cikgu, apa yang kita nak tulis cikgu? Okey, baik. First of all, apakah sebenarnya perkara yang penting yang kamu kena ambil daripada buku ini sebenarnya? Baik, sebenarnya kamu boleh ambil beberapa perkara. Yang pertama sekali kita nak ambil tentang skala ini ya. Iaitu kita nak buat skala ini. Okey, caranya bagaimana? Baik, caranya kita mudahkan sahaja. Iaitu kita ambil tentang skala. Okey, tajuk mesti ada. Okey, bab 1, skala dan jarak. So, make sure kamu tulis macam tu ya. Biarlah ada tajuk kan. Takut nanti mak kamu jumpa, bapak kamu jumpa, ini apa pula lah ni, tiba-tiba skala ni tak ada bab 1 apa bagaikan. Tak, pasal-pasal dia buang. Kita tak nak macam tu. Penat je kamu tulis. Baik. So, kita nak buat skala. Skala tu apa? Kita buat je sama dengan skala nisbah jarak. Okey. Tulis mana cikgu? Tulis sebelah sini. Ni ruangan ni kan. 1, 2, 3, 4 kan. So kamu buat yang pertama. Yang pertama. Tu. Skala nisbah jarak. Okey, nisbah jarak atas peta. Okey, atas peta. Okey, kemudian berbanding. Okey, kita buat berbanding, cikgu sengaja besarkan berbanding jarak sebenar atas bumi. So kita ringkaskan. Dia gitu. Gitu. Nampak tak? Okey. So skala ialah nisbah jarak atas peta berbanding jarak sebenar atas bumi. So itu yang pertama. Kita nak mudah nak faham. Okey. Nisbah jarak atas peta berbanding jarak sebenar hitam. Okey, atas bumi. So itu yang pertama. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya iaitu kita akan typekan jenis skala. Okey. Jenis skala. Okey, ada 3 kan? Kita akan buat ada 3. So sebelum itu cikgu akan mungkin boleh kotakkanlah beberapa perkara. Ni cikgu kotakkan. Kemudian cikgu akan yang ini cikgu akan bulatkan. Okey, jenis skala. Okey, jenis skala. Jenis skala ada 3. Okey, yang pertama iaitu skala lurus. So cikgu buat macam ni. Okey, skala lurus. Okey. Baik. So skala lurus okey, terbahagi kepada 2. Okey. Skala lurus mudah. Dan juga di bawah ini skala lurus skala lurus penuh. Gitu. Apa pula skala lurus pula ni? Baik. Okey, kita betulkan ni. Okey, iaitu yang ini skala lurus mudah. Okey, baik. Dia gitu. So cikgu akan buat draw dia, okey. Iaitu cikgu akan buat dia begini. Okey, dan juga cikgu akan buat okey. Buat garisan okey, seperti ini. Skala lurus, kemudian skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Baik. Apa yang cikgu akan buat kat skala lurus ni? Tak ada. Skala lurus tengah tak ada. Baik, apa yang cikgu akan buat kat sini iaitu cikgu akan buat simple skala lurus. Untuk skala lurus mudah, cikgu akan buat macam ni je. Okey, buat begini. Kemudian cikgu akan buat dia punya
Dia punya sempang di sini. Okey. Begitu. 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 Dan juga begini. Serta begitu. Okey. Skala lurus mudah. Okey, dan boleh tulislah kan sini. Okey, kita contoh kat sini 4 km. Gitu. Gitu. 4 km. Skala lurus mudah. Skala lurus penuh pula, cikgu akan buat begini. Cikgu akan buat begini. Okey, skala lurus penuh. Kemudian cikgu akan buat dia kotak-kotak dia. Itu je. Kan? Gitu. 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 Okey. Dan gitu. Serta juga gini. Gitu, gini. Okey, baik. Kemudian cikgu akan juga akan isikan ruangan itu dengan belang-belang. Okey. Dia, mana pen cikgu? Mari sini. Cikgu nak tulis ni. Okey. Okey. Baik, terima kasih. Pakai pen lain ni. Okey, baik. Okey. Nah, okey. Baik. So, cikgu akan gelapkan macam ni. Okey. Kemudian gelapkan. Dan juga gelapkan kat sini. Skala lurus mudah, skala lurus penuh. Baik, kenapa cikgu buat gambaran seperti ini? Kerana untuk kita senang kenal pasti apa beza antara skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Itu je. Okey. Jadi kita tak pun nak explain apa-apa. Oh, ini beza dia. Skala lurus mudah, skala lurus penuh. Inilah dia beza dia. Bacaan sama je. 1 cm mewakili 1 kilometer. Sama je. Nampak tak? Jadi kita nak mudah faham. Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan skala lurus. Yang kedua kita nak buat iaitu di bawah ini, iaitu skala. Okey, kalau kita nak boleh buat juga, yang ini kita dapat dekatkan sikit. Skala penyata. Skala penyata kita buat apa? Okey, kita terus buat contoh je. Iaitu 1 cm mewakili 1 kilometer. Macam tu je lah. Jadi kita tak perlu explain, tapi kita terus buat dia punya contoh. Jadi kita senang nak faham. Oh, contoh dia begini. Dia dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. So senang nak faham. Dia gitu. Okey. Jadi kita akan drawkan dia. Okey. Kita akan drawkan dia. So daripada pula. Okey, jap. Mana tadi? Okey. Baik, so kita akan drawkan dia daripada sini. Okey, pergi ke sini. Kemudian daripada sini kita akan draw dia ke sini. Okey. Baik, dan yang ketiga kita akan ambil iaitu skala pecahan wakilan. So, pecahan wakilan. Pecahan wakilan. So, pecahan wakilan kita akan buat apa? Okey. Kita akan buat dalam bentuk, kita buat ayat sikit, dalam bentuk nisbah, atau pecahan. So buat macam tu. Okey. Satu kotak je ke? Ya, betul, dalam satu kotak je. Kalau boleh dalam satu kotak je, supaya dia memudahkan kita untuk kita rujuk. Kita tak perlu nak alih-alihkan dia. Betul. Okey. So, pecahan wakilan. So, kita ambil kat sini. Okey, pecahan wakilan. So, kat situ. Dan kita akan buat dia punya line untuk kita sambungkan dia. So, daripada sini, kita akan buat line dekat sini. Pecahan wakilan. Dan kemudian kita akan buat contoh. Contoh dia apa? So, kita akan buat contoh kat sini terus. Iaitu 1 nisbah 100,000. Okey, jadi kita buat ayat di bawah tu, okey, iaitu 1 cm mewakili 1 km. So kita buat dalam kurungan supaya nanti kita faham. Oh, ini bacaan dia. Okey.
1 cm mewakili 1 km begitu. So kemudian kita akan juga buat dia punya kotak begini. Okey. Okey, dan kemudian kita draw untuk disambungkan. Tada! Sudah siap. Macam itu je. Itu je yang kita nak buat. Boleh? So dia memudahkan kamu untuk faham. Oh macam ni je, macam ni lah. Kan? Okey, kalau dah siap tulis dah Pravin pun dah. Anci pun dah. Bagus Anci. Okey. Okey. Sasi pun dah. Emil Izzuddin pun dah. Okey, Ain Zulaika pun dah. Basically tak sangka pula kita punya kelas sampai 32, 33 orang, 34 orang. Okey. Baik, badan terima kasih banyak untuk join kelas cikgu untuk geografi ini. Hopefully kelas ini memberi manfaat kepada kamulah untuk sebagai mempelajari geografi. Walaupun dalam keadaan yang begini, namun kita dapat something daripada kelas ini. Hopefully kamu semua dapat manfaat daripada kelas cikgu ini, dan cikgu nak memberikan, mungkin setiap kelas kita akan buat nota begini supaya apa? Supaya kamu lebih memahami lagi. Lebih memahami lagi ya. Baik. So cikgu rasa itu sahajalah pada hari ini. Ya, itu sahaja. Itu sahaja pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada kelas minggu hadapan. Kita jumpa lagi guys. Take care. Jaga diri baik-baik.